Galak betul para pentaksub Datuk Seri Anwar Ibrahim minta saya ulas berkenaan dengan kes-kes yang melibatkan pimpinan ataupun anak pimpinan Perikatan Nasional. Kali ini saya akan memuaskan hati anda. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang memang kita sedia maklum, kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang memfokuskan peringkat awal pentadbirannya untuk mencari kesalahan para pimpinan Perikatan Nasional. Dan yang terkini, anak Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula telah didakwa di mahkamah konon-kononnya atas dakwaan menyembunyikan minyak-minyak masak bersubsidi. Tapi tak apa, kita akan ulas satu persatu. Dan bila kita ulas ni, jangan kata saya ni walaun pentaksub pula. Kita ulas sekilas berdasarkan kepada pandangan undang-undang. Saya ni jenis tak suka sangat ulas kes-kes mahkamah yang sedang berlangsung. Kalau anda perasan, saya tak buat video pun untuk mengulas tentang Yayasan Akal Budi 47 kes Zaid Amidi yang tengah bicara sekarang ni. Saya tak buat video detail pun nak menceritakan tentang LCS. Video-video yang saya buat selama ini mempersoalkan mengapa orang yang sedang dibicarakan dengan kes penyalahgunaan kuasa dan juga seleweng dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya tidak fokus kepada fakta kes. Saya tidak fokus kepada mengatakan Zaid Amidi itu confirm penyakau. Dia memang tidak didapati bersalah lagi. Tapi dalam masa yang sama juga, dia sedang dibicarakan. Itu argumen saya. Dan tentang LCS pun, saya mempertikaikan kenapa pendakwaan berkenaan dengan kes LCS ini tidak dibuat sampai ke hari ini. Padahal Pakatan Harapan telah berjanji akan membuka kembali siasatan LCS ini selepas berkuasa. Mereka yang janji. Jadi saya tuntut janji mereka je. Itu pun salah ke? Berbalik kepada kes pimpinan Perikatan Nasional dan juga anak-anak mereka ini. Saya pernah mengatakan dan saya akan katakan lagi sekali, pada pandangan peribadi saya, semua ini hanyalah merupakan pendakwaan terpilih yang telah dilakukan untuk memburuk-burukkan nama para pimpinan Perikatan Nasional tersebut dan juga anak-anak mereka. Kes Muhyiddin Yassin sebagai contohnya, kes itu berkemungkinan besar tidak akan melekat sebab duit yang masuk itu bukan dalam akaun peribadi Tan Sri Muhyiddin, sebaliknya masuk dalam akaun rasmi Parti Bersatu yang memang akan diaudit setiap tahun setiap kali perhimpunan agung mereka, dan dipercayai duit yang masuk dalam akaun Bersatu tersebut lebih merupakan kepada sumbangan politik, dana politik. Dan seperti mana video yang pernah saya keluarkan sebelum ini, sumbangan politik ataupun pendanaan politik ini masih lagi belum ada akta yang kata boleh ataupun tak boleh. Jadi tidak ada asas, tidak ada punca kuasa untuk mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Parti Bersatu sekiranya berlaku kemasukan dana politik dalam akaun parti tersebut. Berkenaan dengan Wan Saiful Wan Jan pula, benda ini juga menimbulkan perasaan yang agak kelakar. Wan Saiful dituduh menerima rasuah berkenaan dengan projek Jana Wibawa. Tetapi faktanya, Wan Saiful Wan Jan tidak memegang apa-apa kedudukan dalam kerajaan, baik dalam kabinet, baik dalam lembaga pengarah mana-mana syarikat yang berkaitan dengan Jana Wibawa. Wan Saiful hanya pegang jawatan pengarah PTPTN. Takkanlah sebuah badan yang bertanggungjawab memberikan pinjaman pendidikan kepada para pelajar boleh pula menentukan berkenaan dengan projek-projek yang tak ada kena-mengena pun dengan pendidikan. Situ pun dah tak logik masalahnya. Dan terus kepada kes anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin ini. Perhatikan betul-betul. Anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin ini sebenarnya merupakan ahli lembaga pengarah biasa bagi sebuah syarikat yang memiliki permit untuk mengedarkan minyak masak tersebut. Dia bukannya ketua pengarah. Dia bukannya CEO. Perjalanan bagi setiap syarikat itu ditentukan oleh CEO ataupun ketua pengarahnya, bukan ahli lembaga pengarah. Satu-satunya kuasa yang ada kepada anak Hamzah Zainuddin itu sebagai ahli lembaga pengarah biasa ialah menerima laporan aktiviti syarikat secara tahunan. Itu sahaja. Dia tidak ada kuasa untuk mengeluarkan apa-apa dokumen akuan ke sebagainya untuk rembat minyak masak dan sebagainya. Kalaulah betul berlaku penyelewengan berkenaan dengan bekalan minyak masak itu, sepatutnya hadapkan ketua pengarah syarikat tersebut, hadapkan CEO-nya, bukan hadapkan lembaga pengarah syarikat. Sebagai contoh mudah, kalaulah berlaku tindakan doktor-doktor menjual ubat-ubat secara terlarang dekat hospital-hospital, takkanlah ahli lembaga pengarah hospital juga akan dihadapkan ke mahkamah. Sekali lagi, ini pun tak logik. Sudahlah begitu. Emphasizing oleh para media ialah anak Hamzah Zainuddin dihadapkan ke mahkamah. Situ pun kita dah nampak dengan jelas dan terang bahawa semua ini hanyalah untuk memburukkan nama bapaknya, bukan untuk mencari keadilan sangat pun. Sebab itu kita kata, bila saya keluarkan video untuk mengulas berkenaan dengan kes-kes yang melibatkan pimpinan ataupun anak-anak pimpinan Perikatan Nasional ini, pasti akan ada pentaksub menduduh saya walaun sejati mempertahankan pihak sendiri. Tetapi benda ini semua kena fikir logik bang. Bukan bila masuk paper dia
confirm bersalah. Jadi sebelum anda begitu gembiranya hendak melongkan tentang Perikatan Nasional Sakau, Perikatan Nasional Perembat Hak Rakyat, perhatikan betul-betul fakta kes sebelum anda berbicara. Dan sekiranya kalau anda nak juga kata para pimpinan Perikatan Nasional ini tetap bersalah menyakau walaupun kes ini belum bicara pun, baik anda kata Zaid Hamid itu confirm bersalah sebab kes beliau memang tengah dibicarakan pada ketika ini. Cuma saya nak kata satu perkara. Inilah masalahnya bila anak-anak, menantu-menantu, saudara-mara seorang pemimpin kerajaan itu mendapat kedudukan dalam sesebuah syarikat yang ada kaitan secara langsung ataupun tidak secara langsung terhadap benda-benda yang berkaitan dengan apa-apa sahaja projek kerajaan. Sebab apa? Sebab ini akan menimbulkan keraguan dan masalah pada masa yang akan datang. Jadi selepas ini, mana-mana kerajaan, terutamanya Perikatan Nasional, sekiranya kalau anda memegang kerajaan ini kelak, tolong hapuskan amalan ini. Sekiranya kalau anda menjadi pimpinan kepada kerajaan, tak kira menteri apa pun, pastikan anak beranak saudara mara yang terdekat dengan anda ini tidak mendapat apa-apa jua jawatan yang mungkin boleh dikenakan balik kepada anda pada masa akan datang. Dan ini juga adalah untuk memastikan tata kelola pentadbiran dan juga pengurusan kerajaan itu berlangsung dengan lebih baik. Jangan ikut amalan Perdana Menteri yang ke-10. Lantik anak sendiri menjadi penasihat kewangan dan ekonomi walaupun tak ada gaji. sampai Abang Jamil mampus.